Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram ashabihi al-'idham syahidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasriqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir ya karim rabbi tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Surau Taman Raja Zainal, Surau TMB serta barisan kawai dan ahli jatuh kuasa surau, sidang jemaah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sidang jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Semoga sihat walafiat dan kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar kita selamat daripada wabak penyakit. Banyakkan kita berdoa, berselawat, beristighfar, memohon ampunan daripada Allah SWT. Semoga kita semua di bawah lindungan Allah SWT, di bawah keselamatan Allah. Allah mohon Allah jaga kita dan kita mengharapkan segala apa yang kita lakukan, kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu lagi walaupun secara online. Itu kuliah maghrib, itu kuliah takmir kita. Maka alhamdulillah kita dapat teruskan lagi walaupun secara online. Semoga kita semua dapat manfaat dan syukur pada Allah Subhanahu taala kerana masih lagi Allah beri kita lapangan masa, kesihatan. Maka kita gunakanlah peluang ini sebaik mungkin sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu taala. Maknanya sebelum kita kuliah kita, kitab kita pada malam ini, banyak ulama-ulama mengajar kita supaya memperbanyakkan istighfar, selawat, antaranya untuk benteng diri kita daripada penyakit ni yang merebak ni. Kata Syekh Zain Asri, iaitu lepas subuh baca Bismillahilladzi
la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca tu 41 kali. Lepas tu baca inna anzalna surah Al-Qadar, baca 11 kali. Lepas tu baca surah Al-Fil 11 kali, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lepas tu baca surah Ila fi Quraisyin, surah Quraisy sebanyak 21 kali. Dan baca Qul Wallah 11 kali setiap pagi baca. Dan tambahkan lagi baca lagi salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim, baca 28 kali. Dan kalau nak baca lagi boleh selawat lah. Selawat ni, baca selawat ni seumpama kita ziarah Rasulullah lah. As-salatu wassalamu alayka, as-salatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Baca selawat sebab kurangnya 1 kali sehari. Banyak lagi lah amalan-amalan kesihatan kita jaga, SOP kena jaga, pakai mask muka di mana-mana, baca kan, nak keluar rumah baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa. Boleh juga a'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli lamah. Banyak lagi lah doa-doa kita mohon kepada Allah SWT, jaga keselamatan, jaga kesihatan insya-Allah. Itu antara mukadimah pada malam ini insya-Allah. Baik, kita banyak ada kitab, kita tengok pada muka surat sebelah. Surat sebelah iaitu kitab tauhid kelas takmil kita ni kitab tauhid, itu saya baca kitab Ushul Tahqiq. Kitab Ushul Tahqiq itu yang ditulis oleh Haji Wan Ahmad Kamil Khalil bin Haji Muhammad Al-Libadi Al-Klantani. Okey. Baik, ini Ushul Tahqiq membicarakan ilmu tauhid. Baik, kita dah masuk muka surat 11. InsyaAllah waktu isyak kita berhentilah insyaAllah. Baik, muka surat 11 iaitu tajuk baru pada malam ini, pegangan secara taklid. Baik, sebelum tu kita ribut sebelakang sikit, undur belakang sikit. Hari itu kita habis di sini Pegangan yang tidak menepati kebenaran sangat banyak tersebar di kalangan umat Islam sejak dahulu hingga kini. Pegangan perpecahan, banyak berpecah. Pegangan tersebut bukan sahaja bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, bahkan bertentangan dengan dalil naqal dan akal, naqli dari Al-Quran, hadis dan dari akal atau akal. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita dah baca itu, sataftariqu ummati salasa wa sab'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Ini dalam riwayat Ibnu Majah dan Imam Ahmad dalam Musnad. Baik, maksudnya, mafhumnya akan berpecah, yakni berselisih umatku dari sudut pegangan kepada 73 golongan. 3 golongan, pecah 3 golongan, 73 golongan. Ada kata 72 kita 73 golongan, dan semua mereka itu masuk neraka melainkan 1 golongan. Itu pecah-pecah tadi yang menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. 1 golongan tu maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dah jelas dari itu apa dia katakan Ahlus Sunnah al Jamaah. Ikut Rasulullah para sahabat Baik, kita sambung tajuk baru hari ni, pegangan secara taklid. Bagi akidah ni pegangan secara taklid ni bolehkah? Kan? Bolehkah tak boleh? Taklid ni mana ikut-ikut lah. Kan? Pegangan secara bertaklid juga ada kalanya terputus iaitu tidak berganja atau berubah, bahkan bertepatan dengan hal keadaannya yang sebenar. Ni nak cerita tentang taklid ni. Tetapi tidak mempunyai dalil akal dan nakal. Akal fikiran kita, dan nakal daripada Al-Quran hadis. Kerana mereka hanya bertaklid, taklid ikut ikut orang kata gini, orang kata gini, dia iya apa yang kata. Artinya mengikut kepada seseorang atau
orang ramai sahaja. Itu taklid. Maka pegangan secara taklid, taklid itu tidak sah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, melainkan bagi mereka yang ajiz. Ajiz ni maknanya yang artinya lemah, yang lemah. Lemah. Ya. Menurut setengah ulama, bagi orang awam memadai dengan dalil ijmal. Kita belajar dulu ijmal. Ada dua dalil, ijmal, secara ijmal dan tafsili. Mana menurut sebagian ulama, bagi orang awam biasalah, memadai dengan dalil ijmal. Ini menyeluruh sahaja, tahu gitu saja, tahu dengan mengaji gitu. Maknanya ambil tahu secara menyeluruh lah, tidak, orang kata tidak terperinci lah. Seperti berdalil kepada sekalian alam dan makhluk. Gitu saja. Berdalilnya dalil seperti alam dan makhluk gitu. Tidaklah dia bawa dengan dalil naqli, hadis, Al-Quran, hadis. Tidak, setakat dia taklid. Maknanya orang tanya ilmu tauhid ni belajar mana? Saya belajar gini. Tahu ikut siapa? Ikut guru, ikut orang ni gini-gini ya, ikut tu lah. Maknanya sumber dia tu tak kuat lah, ya. Baik, itu dia katakan taklid. Baik. Asas makrifah. Asas makrifah. Apa maksud dia? Asas makrifah ialah membezakan antara yang qadim, iaitu sedia, dengan yang hadis, iaitu hadis, muhdas, yang baru. Baharu. Qadim sedia, hadis baharu. Yang sedia itu siapa? Yang sedia itu, yang qadim itu ialah zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang sedia itu ialah zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sekalian alam ini qadim. Allah tu semua qadim. Kita ni baharu. Zat kita, diri saya ni, apa sifat-sifat kita ni semua baharu. Semua ni kita dijadikan Allah. Semua alam ini semua baharu. Semua yang Allah jadikan semua baharu. Maknanya baharu, bukan jadikan sendiri. Allah jadikan semua alam ini. Allah tak. Allah terjadi dengan sendiri. Tidak ada yang menciptakannya. Kalau kata orang kata ada Allah diciptakan, maka dia bukan Tuhan. Dia bukan qadim lah. Manakala yang baharu itu ialah zat dan sifat. Katakan, manakala yang baharu itu ialah zat dan sifat sekalian alam ini dan makhluk ini. Itu baharu. Kena beza tu. Kena kita ngaji tauhid kena tahu. Qadim Allah, sedia. Maknanya zat Allah, diri Allah dan sifat Allah tu sedia. Kita ni, zat kita, sifat kita ni, alam ni, yang baharu, dan dikatakan baharu dijadikan oleh Allah SWT. Dikatakan alam, makhluk ni baharu. Bila sebut baharu, ada yang menjadikannya. Bila qadim, tidak ada yang menjadikannya. Gitu lah. Baik. Kedua-duanya mukhalafah. Mukhalafah maksudnya, kita belajar mukhalafatul lil hadis, bersalahan Allah dengan makhluk yang baharu. Mukhalafah maknanya, maksudnya bersalahan. Bersalahan di sini maksudnya tidak serupa. Jika serupa kedua-duanya, maka tentulah kedua-duanya adalah baharu. Maknanya bila sebut baharu ni, maka bila sebut benda baharu didahului oleh tiada. Okey. Menurut hukum akal. Menurut hukum akal ni, benda baharu ni didahului dengan tiada. Allah didahului tiada? Tak. Kita asalnya tak ada. Lepas tu Allah jadikan ada. Dia panggil baharu. Allah qadim. Allah maknanya adanya Allah SWT tu tidak menerima tiada. Makna tu pun pada mudahnya, adanya Allah SWT tu tidak didahului dengan tiada. Boleh faham situ okey dah tu, alhamdulillah. Asas-asas kita ngaji ni, asas-asas. Kita ambil faham pentingnya tauhid ni. Maknanya adanya Allah SWT tu tidak didahului dengan tiada. Selain pada Allah, adanya makhluk bumi, alam ini semuanya ada, awalnya tak ada, lepas tu diadakan oleh Allah SWT. Itu lebih baharu. Allah tak baharu. Allah qadim, sedia ada. Tidak ada yang menjadikan.
Kalau orang kata Allah ni jadikan sendiri, okeylah. Kalau orang kata Allah ni tak ada, lepas tu dia menjadikan diri sendiri pun tak boleh juga. Sebab bila sebut Allah menjadikan diri dia sendiri, maknanya menjadikan bermakna sifat baharu. Makna sebelum Allah jadi tu, maknanya tak ada. Bila Allah menjadikan sendiri-sendiri, Allah menjadikan dirinya sendiri, maknanya sebelum tu tak ada. Lepas tu jadi ada. Tu jadi baharu juga, tak boleh. Tidak ada yang jadi sendiri. Macam mana? Wallahu alam. Jangan tanya lah. Kita wajib beriktikad bahawa Allah tu terjadi dengan sendiri. Tidak ada yang menjadikan. Allah ada, tidak bertempat. Allah ada, tidak didahului dengan tiada. Makhluk ada, tetapi semuanya didahului oleh tiada. Maksudnya sebelum ada kita makhluk ni, tak ada. Lepas tu dia ada. Ini bukti dalil akal. Dia kata dalil akal, mana percaya dengan akal kita, bahawa berdalil dengan akal ni, bahawa kita ni baharu dijadikan oleh Allah SWT. Okay? Baharu. Hadis muhdah. Allah tu qadim. Ini membuktikan bahawa Allah itu berkuasa. Allah itu wujud dengan sendiri. Allah tu wajibul wujud. Wujud yang sebenarnya. Kita ni wujud tak sebenar. Wujud kita ni diadakan. Kita ni wujudnya menerima fana. Allah wujud kekal, bapa, tidak menerima fana, tidak rosak binasa. Okey. Baik, seterusnya, oleh yang demikian itu, maka wajib diketahui serta dipahami akan maksud bersalahan zat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib wajib diketahui, wajib kita tahu ni dan faham maksud mukhalafah tadi, bersalahan tadi, zat Allah SWT, sifatnya nya Allah dan af'alnya nya Allah, dan sedia itu dengan sekalian makhluk yang baharu. Yang akan diperjelaskan atau diterangkan dalam pengajian sifat 20 nanti. Tak masuk lagi bab sifat 20 ni, berdemah baru. Iaitu sifat-sifat yang wajib diketahui dan dipahami satu persatu menurut pandangan jumhur ulama, sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah. Selepas berlaku suatu pertentangan yang sangat hebat di antara pengikut para imam, dia dekat ulama penggalang ganti yang mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan tabi'in, pengikut sahabat, dengan berbagai macam kepahaman. Bermakna bukan macam sekarang ni selisih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Masa macam selepas kewafatan Nabi pun dah selisih dah. Ilmu khawarihnya, syiah, macam-macam lah. Baik. Di zaman kita ni lagi banyak. Okay. Baik. Tuan-tuan, sidang jemaah Allah SWT sekalian. InsyaAllah sikit lagi dalam 5-10 minit 5 minit lagi, 10 minit isyak berhenti lah. Baik, ni cerita-cerita bab makrifah. Hakikat makrifah. Ni panjang ni bab makrifah ni. Okey, kita baca. Hakikat makrifah. Makrifah apa ni? Makrifah atau ma'rifatullah, mana mengenal Allah. Makrifah sebagaimana yang telah dinyatakan dalam takrifnya di atas, itu mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Tahu. Kenal. Kenal Allah macam mana? Kenal tak ada. Kenal sifat-sifat Allah SWT, zat dia, Allah SWT tak boleh nak tengok, tak boleh nak lihat. Kita yakin dalam hati bahawa Allah itu ada. Adanya Allah itu ada di Allah. Tidak bersifat macam dia, tidak bertubuh macam kita. Adapun maksud mengetahui, makrifat tu mengetahui, ialah mengetahui akan zat dan sifatnya yang maha suci. Zat tu diri Allah SWT lah. Tidak berjiri, tidak berjisim, tidak bertubuh, tidak berbentuk, tidak berwarna. Diri Allah SWT itu kan. Kita ni berbentuk macam diri saya. Bentuk saya ni ada gemuk, ada kuruh, bentuk kita manusia ada guruh, ada gemuk. Itu zat kita. Sifat ni yang ada pada kita lah. Mana warna kulitnya macam mana, kuruh ke gemuk ke, putih ke hitam, sifat. Allah sifat af'al dan asma'. Zat dia tak boleh kita tahu, tak boleh tengok. Bukannya mengetahui rupa, bentuk dan tempat. Dia kata kenal Allah ni bukan tahu rupa, bentuk dan tempat Allah SWT duduk. Tak ada. Allah tidak berbentuk dan tidak ada tempat. Sebab apa?
Allah tidak ada tempat, sebab tempat Allah menjadikan orang Ar-Rahmanu 'alas istawa tu kata. Apa maksud dia? Yang paling tepatnya Ar-Rahmanu 'alas istawa tu Allah bukan duduk. Kalau kita kata berada di atas arah pun tepat lagi. Maknanya ayat tu yang mutasyabihat. Jadi ulama Ahlussunnah Jamaah mentakwilkan Ar-Rahmanu 'alas istawa tu maknanya berada di atas arah tu makna istaula, menguasai arah. Maka tidak ada timbullah Allah tu bertempat, duduk di atas tu atas bawah. Kita kena faham. Kita belajar tauhid, ulama tauhid dah jelas. Maha suci Allah bertempat. Maha suci Allah daripada 6 arah. Iaitu Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di hadapan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri. Mana 6 arah ni? Inilah etikad kita. Kalau kata Allah di atas, tak kena. Tak bertepatan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Boleh itu akidah kita. Baik. Jadi bab mujassimah ni, bab jisim ke, itu kita nak takrif ke dia ni kufur ke, sesat ke, kafir ke, itu dalam bab lain lah. Kita tengok tahap mana dia kesesatan mereka itu, kekufuran mereka itu. Baik. Dia kata, kita ulang bukannya mengetahui rupa, bentuk dan tempat Allah SWT duduk atau sebagaimana seperti sekalian makhluk. Allah tidak demikian. Dan Allah tidak menumpang makhluk. Mustahil lah Allah, contohlah, mustahil lah kalau kata Allah buat arah, lepas tu Allah duduk atas arah. Bermakna lemahnya Allah SWT duduk atas arah, menumpang makhluk. Itu saja secara akal kita. Mustahil Allah demikian. Kerana Allah SWT itu bersalahan dengan sekalian makhluk sama ada zatnya. Bersalahan, kita belajar bersalahan Allah dengan sekalian makhluk, zatnya tak sama, sifatnya tak sama, af'alnya tak sama. Sebab apa? Mana mungkin sama, mana samanya Allah dengan kita? Sebab Allah yang ciptakan kita. Kalau kita kata kita ni sama dengan Tuhan, mana kita sudah syirik kan? Mana mungkin makhluk sama dengan Tuhan? Justru sekalian ibarat yang menyebut tentang zatnya, sifatnya dan af'al Allah SWT itu adalah mempunyai maksud yang akan dapat dipahami oleh seseorang menerusi pengajian mengenai ketauhidan Allah SWT melalui para ulama tauhid yang diakui oleh sekalian alim ulama yang semasa dengannya. Ini pentingnya belajar tauhid. Ini asal kita belajar, nak mendalami lagi. Ada lagi ulama-ulama besar, ada lagi hebat-hebat pada saya ni yang boleh kupas satu persatu. Bab sifat 20 ni akan tak baca kitab pun dalam dada dia ya. Dah hafal satu-satu. Kita ni baca kitab pun mengakak lagi. Ya, tak apalah. Sekurang-kurangnya sedikit kita kongsi ilmu untuk dan mengajar ni untuk diri saya sendiri dan untuk kongsi dengan tuan-tuan semua. Kita ni sebuah kekurangan jahil kita ni. Okay. Baik. Seandainya dapat dicapai hakikat zat atau sifat Allah SWT dengan akal dan fikiran, rasa atau perasaan seperti sekalian makhluk ini, tentunya bukan zat dan sifat Allah SWT yang maha tinggi lagi maha suci. Ia ni Allah daripada sekalian sifat kekurangan. Kita belajar dah Allah maha suci, Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Tak boleh sedikit pun kata Allah ni kurang. Allah bersifat dengan sifat kamalat, kesempurnaan, tidak ada cacat celahnya. Makhluk yang banyak kurang. Ingatlah mafhum firman Allah SWT, maha suci Tuhanmu daripada sekalian sifat yang disifatkan oleh makhluk. Ini jelas dalil Al-Quran. Allah kata apa? Maha suci Tuhanmu. Allah mentakdiskan, mensucikan dirinya. Mana maha suci Tuhanmu daripada sekalian sifat yang disifatkan oleh makhluk. Mana makhluk sifat gini-gini, maha suci Allah. Allah tidak demikian. Orang menyamakan Allah, kuasa Allah, makhluk dengan Allah. Tak boleh. Jangan sesekali menyamakan Allah makhluk. Jangan sekali menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk sama dengan Allah pada zat, pada sifat, pada apa. Tak boleh. Itu sudah syirik. Baik. Sikit lagi kita nak berhenti sini. Apa yang disebutkan oleh setengah ulama sebagai bermuraqabah. Bermuraqabah ni maknanya intai-intai, intip-intip. Itu bukannya terhadap hakikat zatnya dan sifatnya yang maha suci. Sebaliknya ialah
Sebaliknya ialah terhadap kehebatan. Dia kata kehebatan sifat jalal. Sifat jalal Allah SWT itu ketinggian dan keagungan Allah SWT, pun sifat jamal, keindahan dan kesempurnaan Allah SWT semata-mata. Terutamanya apabila seorang itu memandang keanehan sekalian makhluk yang dijadikan oleh Allah SWT. Jadi maknanya di situ ada pengagungan. Bila kita tengok kehebatan makhluk Allah jadi ini, makhluk ini hebat-hebat, mana tidak ada nampak makhluk hebat. Allah kembali kepada Allah. Ini katakan tauhid. Maknanya Allah jadikan makhluk ni hebat ni menandakan Allah Maha hebat. Macam tu. Jangan kita letak makhluk tu hebat, hilang Allah hebat, habis maknanya ada kehebatan Allah di situ. Jadi kata guru saya, bila kita tengok makhluk nampak Allah. Bila tengok kekuasaan makhluk semua mana pada bahasa mudahnya makhluk buat macam mana pun kembali kepada mengesahkan zat Allah, kembali kepada mengesahkan sifat Allah, kembali kepada mengesahkan af'al Allah. Maka terlepaslah kita daripada meletakkan kuasa makhluk. Boleh setakat tu. Ya, jaga tu. Baik. Jadi memandang makhluk tu, kehebatan, keanehan makhluk tu, maka dia disebabkan kepada kehebatan Allah. Menurut setengah ulama bahawa dengan bermuraqabah ita-ita tadi itu akan tercapai, dikatakan mazhar. Mazhar dalilnya melalui musyahadah. Musyahadah mana zuk ni, hadis zuk dalam hati ni. Kerana musyahadah itu ialah zuk. Zuk 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 rasa yang dikurniakan oleh Allah SWT kepada siapa yang dikehendakinya. Maknanya ini pun siapa dikehendakinya, mana harum bagi Allah, tak wajib. Allah pilih. Allah pilih. Syukurlah kita kalau Allah pilih. Jadi kita kena bersyukurlah Allah pilih kita. Mulut kita, hati kita sentiasa ingat pada Allah tu kan Allah pilih. Jangan pasal Allah tak pilih kita lupa pada Allah, berat tu. Kita syukur pada Allah, ingat pada Allah, ingat nak sembahyang, ingat nak zikir, nak baca Quran tu mana tanda Allah sayang, Allah pilih kita. Syukur. Kita jangan, Allah sebut dalam Quran ramai orang tak bersyukur pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Ramai tak bersyukur. Ada ujian sikit, salah orang ni, Allahu Akbar. Macam mana kita tuan-tuan? Macam tu. Kita kena syukur, redha, ikhlas dalam ibadat kita banyaklah. Baik, di sini di sisi setengah ulama bermuraqabah adalah merupakan satu amalan yang sangat penting bagi golongan yang ingin mencapai syuhud, iaitu zuk atau rasa, untuk menikmati suatu kenikmatan hidup sebagai seorang hamba yang bertakwa dan yang menyintai Tuhannya. Okey. Habislah takat tu pada malam ini, insya-Allah. InsyaAllah kita mukaddimah, insyaAllah. Dan ada pun dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan dalil hadis tentang hakikat makrifah ini. Ada dalil Al-Quran dan dalil hadis dalam bab makrifah, hakikat makrifah ini akan dibincangkan kemudian nanti, insyaAllah. Okey. Baik. Rasanya sekadar itulah pada malam ini. Lebih kurang ataupun secara peribadinya saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan dan kekurangan, dan saya yakin banyak kekurangan saya dalam menyampaikan, ya. Jadi saya mohon ampun pada Allah SWT dan minta maaf pada tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula akan datang, iaitu dalil tentang hakikat makrifah. Okey. Setakat itu saja. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang itu daripada kejahilan kita sendiri. Semoga kita sama-sama masa kita PKP ni banyakkan selawat, berzikir, baca Quran di rumah, kurangkan keluar daripada rumah. Jadi sama-sama lah kita bermunajat memohon kepada Allah SWT, moga Allah selamatkan kita semua, diangkat segala bala bencana dan diselamatkan kita daripada
penyakit ini insya-Allah. Ya. Baik, sekali itu saja kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasulah. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim.